A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan juga ruang masa untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat kita pergunakan terutama dalam kita melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab ataupun kewajipan kita sebagai hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita beribadah kepadanya. Jadi mudah-mudahan ada di antara amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima dan seterusnya menjadi penyebab untuk kita mendapat rahmah, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, jadi pada pagi ini kita mulakan dulu dengan kita membincangkan semula persoalan yang berkaitan dengan di antara kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan yang tertentu. Kita masih membincangkan tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik ketika mana dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah atau kama qala. Baik, hadis yang berbunyi sesiapa yang menunaikan sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah kemudian dia duduk berzikir ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kepada terbitnya matahari, kemudian selepas itu dia menunaikan sembahyang sebanyak 2 rakaat, maka mudah-mudahan baginya pahala seumpama orang yang mengerjakan haji dan juga umrah. Baik. Jadi hadis ini kita dah bincang hari itu tentang di antara kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan yang tertentu. Di sebalik hadis ni banyak lagi hadis-hadis yang diceritakan oleh para ulama yang menceritakan satu amalan yang kalau kita buat maka pahalanya seumpama orang yang melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Satu kelebihan yang besar, satu kelebihan yang cukup tinggi nilainya. Jadi mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam keadaan kita mengharapkan apa yang disebut sebagai ganjaran di sebalik amal yang tersebut. Jadi kalau kita berdasarkan kepada hadis tadi, maka Nabi menyatakan sesiapa yang menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk tidak meninggalkan tempat dia menunaikan sembahyang tadi dalam keadaan berzikir kepada Allah sehinggalah sampai waktu terbit matahari. Kemudian setelah itu sebelum dia bangun meninggalkan tempat tadi, maka dia sembahyang
sebanyak 2 rakaat, maka mudah-mudahan amalan dia tadi akan menyebabkan dia mendapat pahala seumpama orang yang mengerjakan haji dan umrah. Baik, tapi ada di antara ulama yang memperincikan ataupun yang menjelaskan tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan perkara yang berikut. Seumpama dalam kitab ataupun seumpama apa yang tertulis dalam maqalah ini, qala Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah, di antara pandangan beliau, kata dia, wa hadzal fadlu lahu syurutun. Kelebihan ini mempunyai beberapa syarat-syarat yang tertentu. Jadi diterangkan ataupun diperjelaskan kepada kita tentang beberapa mana kata syarat pada pandangan ulama ini. Pertama kata dia apa? Awalan an yusalliyal fajra fi jama'atin fala yushmil man shalla munfaridan wa zahirul jama'ati yashmilu jama'atul masjidi wa jama'atus safari wa jama'atul ahli in takhallafa li'udhrin ka an yusalliya bi abna'ihi fil baiti fayajlisu fi musallahu. Baik, yang pertama dia kata. Dalam hadis ni katanya yang pertama ayusalli al-fajra fi jama'atin. Maka hendaklah seseorang tadi menunaikan sembahyang subuh secara berjamaah. Itu syarat yang pertama kata Syekh ni tadi. Pandangan beliau, penilaian beliau, penelitian beliau terhadap hadis tadi, maka dia letakkan syarat pertama, kata dia, syarat pertama sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah. Lalu fala yashmil min aman shalla munfaridan, maka hadis ni tak termasuk sesiapa yang sembahyang subuh secara berseorangan. Jadi siapa yang sembahyang subuh seorang-seorang, kata Syekh ni tadi, ikut kiranya dia tidak mendapat kelebihan yang dinyatakan dalam hadis yang tersebut, kerana Nabi meletakkan syarat ataupun menyatakan man shalla ghadata fi jama'atin, dalam keadaan berjemaah. Baik. Kemudian katanya lagi wa zahirul jamaah, maka apa yang terzahir dalam hadis yang menceritakan tentang jemaah tu, dia kata yashmil, termasuk jama'atul masjid, jemaah yang dilaksanakan di masjid, wa jama'atus safar, dan jemaah yang dilakukan pada masa bermusafir. Kadang-kadang kita bermusafir, misalnya kata sampai mana kata waktu subuh kita sembahyang berjemaah, maka tu pun dikira. Wa jama'atil ahli in takhallafa li'uzrin, dan jamaah yang dilakukan bersama dengan ahli keluarga. In takhallafa li'uzrin, kalau sekiranya dia tidak berjemaah di masjid kerana satu keuzuran. Macam hari ni lah, nak jemaah 40 orang. Tak, kita terlambat misalnya kata nombor 41. Tak boleh masuk dah. Tak. Jadi kita balik sajalah. Balik mana kata sembahyang di rumah dengan anak. Itu pun kira masuk jugalah. Dalam keadaan apa yang disebut sebagai pandangan Syekh ni. Ka'an yusalliya bi abna'ihi fil bait. Seumpama dia sembahyang bersama-sama dengan ahli keluarganya di rumah, maka fayajlisu fi musallahu, maka dia kekal duduk di tempat dia sembahyang sampailah kepada apa yang dinyatakan dalam hadis ini. Jadi yang pentingnya dalam masalah ini, nombor satu kata Syekh ni, sembahyang subuh nak kena dalam keadaan berjamaah. Baik. Sanian, yang kedua, an yajlisa yadhkurullah, bahawasanya setelah mana dia sembahyang tadi, habis sembahyang, habis wirid dan sebagainya, an yusalliya yadhkurullah, bahawasanya dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma lam yahsul lahu hadzal fadlu, dan jika sekiranya dia tidur, maka tidak terhasillah baginya kelebihan ini. Maka itu yang disebut sebagai persoalan yang kedua. Tadi lepas habis sembahyang tadi, dah mana kata berwirid dan sebagai berdoa, maka dia sambung dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lepas tu dia tidur balik, maka tak dapat. Baik. Wa kaza law jalasa khamilan yan'as, begitu juga jika sekiranya dia duduk tapi dalam keadaan khamil, mana kata tohuyung hayang, dalam keadaan yan'as, mengantuk, menahan ngantuk, mana kata tersengguk-sengguk dan sebagainya pun, maknanya itu tidak dikira sebagai seorang yang termasuk dalam apa yang disebut sebagai mendapat ganjaran dalam hadis yang telah pun kita sebutkan tadi. Baik. Innama yajlisu
taliyan lil Quran. Sesungguhnya dia duduk dalam keadaan yang disebut sebagai berzikir kepada Allah tadi apa dia? Taliyan lil Quran, sama ada membaca Al-Quran. Zakiran lirrahman, ataupun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au yastaghfir, ataupun dia beristighfar, au yaqra'u fi kutubil ilm, ataupun dia duduk membaca kitab-kitab ilmu, au yuzakiru fil ilm, ataupun dia bermuzakarah ataupun mengajilah, ada kuliah misalnya kata, dalam membincangkan sesuatu mana kata ilmu, au yufti, ataupun dia memberikan fatwa, au yujibu anil masail, ataupun dia menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, au yansahu ghairahu, ataupun dia memberikan nasihat kepada orang yang lain, au ya'muru bil ma'ruf, ataupun dia menyuruh kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan dia menegah daripada kemungkaran. Maka itu di antara beberapa persoalan ataupun perbuatan yang termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai thumma qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in jalasa li ghaibatin aw namimah, jika sekiranya dia duduk dalam keadaan ghaibah, mana kata mengata orang ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang dilarang, au namimah, ataupun melakukan perbuatan mengumpat, fitnah dan sebagainya, lam yahzi hadzal fadl, maka dia tidak mendapat kelebihan ini. Kenapa? Li'annahu innama qala, kerana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, yazkurullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara syarat yang disebut oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti ketika mana beliau menjelaskan atau menerangkan persoalan hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi nanti insya-Allah kita sambung beberapa lagi persoalan yang berkaitan dengan amalan ini. Mudah-mudahan amalan yang sedikit ini dapat kita lakukan dengan harapan kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung persoalan yang terdapat dalam kitab Tanwirul Qulub. Dalam ketika mana pengarang kitab ni mengingatkan kita tentang beberapa persoalan-persoalan yang telah pun kita bincang sebahagian daripadanya, dan kita masih membincangkan tentang persoalan yang disebut sebagai pada menyatakan tadbir dan ikhtiar yang dicela. Satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini, di mana perbuatan itu disebut sebagai perbuatan yang dicela, maksudnya tidak memberikan apa-apa manfaat dan faedah kepada diri kita. Antaranya secara kesimpulan apa yang telah pun kita bincangkan dalam pertemuan yang telah lalu berkaitan dengan ketika mana kita menggunakan segala nikmat-nikmat dan kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya akal yang Allah berikan kepada kita kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan ataupun kepada urusan yang bukan disebut sebagai urusan akhirat. Ataupun kita lebih menggunakan akal tadi untuk kita melakukan perkara yang berkaitan dengan persoalan dunia. Melebihkan perkara yang berkaitan dengan keduniaan, melebihi daripada perkara yang berkaitan dengan persoalan akhirat. Kerana itulah perkara ini disebut sebagai di antara perkara yang dicela, yang tidak memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan perkara yang tersebut, sama ada kebaikan dalam sudut kehidupan di dunia ataupun lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat. Baik. Dan sebahagian daripada apa yang telah pun kita bacakan hari itu ketika mana dalam kitab ini disebut seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ad-dunya jifatun qazirah, yang bermaksud dunia itu diumpamakan bangkai yang busuk lagi kotor sifatnya. Maka itu apa yang telah pun kita sebutkan hari itu ketika mana kita juga membincangkan tentang persoalan yang disebut sebagai persoalan dunia dalam kitab-kitab yang biasa kita jumpa. Apa di antara persoalan ataupun pemahaman ataupun maksud yang sebenarnya dunia yang dicela? Dalam keadaan kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang kita namakan sebagai dunia dah. Apakah apa juga yang kita buat di atas muka bumi ini sesuatu yang tidak memberikan manfaat
ataupun sesuatu yang tidak memberikan faedah ataupun ada maksud lain yang disebut sebagai dunia, maka dah kita kongsikan sedikit tentang persoalan ini mengikut kepada satu penulisan yang telah pun kita sebutkan hari itu. Maka pada pagi ini kita sambung berkongsi sebahagian lagi daripada apa yang ditulis oleh penulis. Baik, yang dulu telah pun kita bincang tentang apa yang dimaksudkan dengan dunia ini mengikut pandangan penulis ini ialah bukanlah dunia yang kita duduk ini, bukan yang menjadi tempat tinggal, bukan berupa tempat ataupun bukan juga perkara-perkara yang terdapat di dalamnya merupakan nikmat Allah, tetapi sebenarnya pada pandangan penulis pada kata maqalah ini adalah dirujuk kepada perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan kita, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kenapa? Biasanya perbuatan-perbuatan manusia itu adalah perbuatan-perbuatan yang dicela, perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah apa yang dirujuk sebagai dunia yang dicela, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-20, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan juga sifat bermegah-megah di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan keturunan. Jadi daripada firman ni tadi, maka merujuk kepada persoalan yang dinyatakan sebagai perbuatan kita, amalan kita, tindakan kita. Apa yang kita buat tadi dalam keadaan kalau sekiranya dia tadi dalam keadaan melalaikan, dalam keadaan hanya sekadar bermegah-megah, berbangga-bangga, tapi tidak membawa kepada persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kita yang seterusnya, maka ketika itulah disebut sebagai persoalan kehidupan di dunia. Kerana sifat maknanya kehidupan tadi hanyalah sesuatu yang melalaikan, bersifat mana kata permainan, perhiasan dan seumpamanya. Baik. Jadi semuanya berlaku sebagai tindakan-tindakan manusia, ekoran daripada perbuatan manusia. Jadi jika hal ini tidak dijaga, perbuatan-perbuatan tadi boleh membawa kepada perkara-perkara yang tercela. Maka itulah yang dimaksudkan dengan dunia yang dicela, yakni merujuk kepada apa yang dilakukan oleh manusia dan bukannya merujuk kepada tempat ataupun segala apa juga nikmat dan juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan dalam kehidupan ini. Kenapa? Kerana biasanya Allah meletakkan sesuatu sebagai nikmat, ada kebaikan. Ada mana kata tujuan untuk digunakan oleh manusia tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana perbuatan tadi disalahgunakan, lalu ketika itulah dia menjadi sesuatu yang disebut sebagai dunia. Dunia ni mana kata perkara yang tidak memberikan apa-apa manfaat, perkara-perkara yang akan merendahkan martabat manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana semua amalan-amalan tadi kalau semata-mata mengarah kepada keduniaan tadi, dia tidak memberikan apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, ad-dunya jifatun qazirah. Mengumpamakan dunia sebagai satu bangkai yang sifatnya kotor lagi menjijikkan. Maka itu yang disebut oleh penulis maqalah ini. Baik. Kenapa? Kerana menurut beliau dalam apa yang disebut sebagai persoalan mana kata kehidupan ini, ketika mana manusia merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia ini terbahagi kepada beberapa golongan. Baik. Jadi nak sebut pada hari ini sambung kepada apa yang dinyatakan dalam maqalah ini tentang golongan manusia. Maka diperjelaskan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dalam surah Yunus, ketika mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha
walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, ini tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan berasa puas dengan kehidupan serta berasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, maka mereka itu tempatnya adalah di dalam neraka disebabkan apa yang telah pun mereka lakukan. Ini golongan yang pertama daripada kalangan manusia, yang mana Allah kata waradu bil hayatid dunya. Mereka reda, mereka rasa seronok, mereka rasa tenteram dengan kehidupan yang disebut sebagai kehidupan dunia. Kehidupan yang melalaikan, kehidupan yang hanya berdasarkan kepada kehendak nafsu, keinginan jiwa dan sebagainya. Tanpa memikirkan ada lagi perkara-perkara yang lebih penting untuk mereka fikirkan, untuk mereka cari, untuk mereka usahakan, untuk mereka dapatkan sepanjang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menceritakan jenis golongan pertama di kalangan manusia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka itu mengingkari hari akhirat, mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak yakin bahawa pada satu hari kelak mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini tidak ada kepercayaan dan keyakinan terhadap hari kiamat, dan mereka merupakan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini wujud di kalangan manusia, di kalangan zuriat-zuriat Nabi Adam alaihi salam. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-12 dalam surah Muhammad, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Yang bermaksud, dan orang-orang yang kufur itu bersenang-senang dalam kehidupan di dunia dan mereka makan seperti mana makannya binatang-binatang ternakan, dan mereka dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Maka inilah kedudukan yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita ambil perhatian, yakni jenis orang yang kufur, jenis orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jenis ataupun golongan manusia yang pertama. Jadi ada sebahagian manusia ini dalam keadaan dia tidak meyakini tentang apa yang disebut ataupun apa yang telah pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kehidupan dia lebih kepada keseronokan, lebih kepada persoalan pada dia hidup ni dalam keadaan dilahirkan dan juga nanti akan mana kata bertemu dengan kematian. Takat tu aja. Kehidupan pada mereka takat tu ajalah. Maka dia tidak melebihi kepada perkara yang seterusnya. Bagi mereka hidup ni sekadar mana kata dilahirkan dan juga akan diakhiri dengan kematian. Maka dalam masa yang pendek tadilah dia cuba kejar apa yang dia nak buat. Dia cuba penuh segala apa keinginan dia, segala apa nafsu dia, segala apa kehendak. Kerana apa? Kerana dia melihat akad tu aja hidup. Tak? Nanti mati mana kata tak dapat buat dah. Jadi sementara hidup ni lah nak buat apa pun. Tak? Pasal dia tak nampak kata kematian tadi merupakan permulaan kepada penghijrahan manusia ke alam yang seterusnya. Kerana kehidupan kita bukan hanya sekadar berada di atas muka bumi ni. Lepas pada ni kita akan pergi pula kepada alam yang seterusnya sampailah kepada alam yang akhir yang disebut sebagai alam akhirat. Tapi orang yang tidak percaya kepada perkara tadi, orang yang tidak yakin kepada perkara itu, lalu dia nampak kata inilah permulaan dan penyudah segala-galanya. Bermula hidup dengan dilahirkan, dan ketika akhirnya hidup tadi dengan mana? Dengan berlakunya kematian. Maka ketika itu dia cuba cari apa yang dia hendak dalam keadaan bukan mana kata memenuhi perintah Allah, tapi lebih kepada apa yang disebut sebagai memenuhi kehendak dan juga keinginan yang ada di dalam diri dia sendiri. Kita dah bincang hari itu tentang apa yang disebut oleh para ulama tentang persoalan tingkatan nafsu. Ada nafsu yang mengajak manusia mana kata melakukan kejahatan, ada yang mengajak manusia melakukan kebaikan dan sebagainya. Maka nafsu dia duduk dalam peringkat yang mula-mula itulah. Yang disebut sebagai nafsul ammarah.
Dalam keadaan maknanya sentiasa mengajak dia melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini golongan yang pertama, iaitu golongan yang tidak beriman kepada Allah, golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur ni ada banyak jenis. Walaupun kita biasanya sebut bila kata kufur ni kita lebih merujuk kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah, itu sebahagian dia. Tapi kalau kita mengaji dalam ilmu akidah, maka para ulama memperincikan beberapa lagi golongan-golongan yang disebut sebagai kufur. Termasuk jugalah kadang-kadang kufur ini boleh berlaku pada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini persoalan yang disebut oleh para ulama. Baik. Itu yang pertama. Kemudian golongan yang kedua pula ialah golongan manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka percaya bahawa suatu masa nanti manusia akan dibangkitkan semula dan mereka percaya tentang adanya kehidupan di alam yang seterusnya. Jadi tolak tepi golongan tadi. Satu lagi golongan manusia ialah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut kata beriman kepada Allah ni bermakna beriman juga kepada hari akhirat. Tak, beriman juga kepada hari yang disebut sebagai hari kiamah, hari kebangkitan, hari manusia akan dikurniakan dengan semua amalan, ganjaran amalan-amalan sama ada yang berbentuk kebaikan ataupun yang berbentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia yang beriman kepada Allah ni pula dia terpecah kepada tiga golongan lain. Yang satu tadi yang tak beriman. Tapi yang beriman ni pula dia ada tiga jenis manusia. Ada tiga jenis kelompok, ada tiga jenis golongan. Baik, mana dia? Yang pertama, ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam mana kata surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada dalam satu surah dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang tiga golongan ini. Baik. Pertama yang disebut sebagai az-zalimu li nafsih. Az-zalimu li nafsih mana kata orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia percaya kepada hari akhirat, dalam keadaan dia percaya ada balasan baik dan juga jahat, dalam keadaan dia percaya adanya dosa dan pahala syurga dan neraka, maka dia termasuk dalam golongan orang yang menzalimi diri dia sendiri. Siapa dia ni? Baik. Golongan yang pertama yang disebut sebagai zalimul li nafsih, yakni mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, yang merupakan golongan yang terbanyak di kalangan golongan manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan mereka ini cenderung dengan hiasan-hiasan dunia ataupun bunga-bunga kehidupan. Mereka mudah terpesona dengan bunga-bunga hidup dan mereka mengambil hiasan dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tidak betul. Mereka ambil dan mereka gunakan pula dengan cara yang tidak sewajarnya. Ini golongan yang pertama. Beriman kepada Allah tapi masalahnya dia terlepas pandang beberapa perkara. Lalu dia menjadi orang yang menzalimi diri dia sendiri. Baik. Apa di antara perbuatan yang mereka buat? Mereka menjadikan dunia ini sesuatu yang sebesar-besarnya untuk dikejar. Walaupun mereka itu mengaku beriman, tetapi dalam kehidupan mereka, tindakan, perbuatan dan amalan mereka menampakkan apa yang mereka kejar adalah kehidupan dunia semata-mata. Dengan dunia itu mereka redha. Mereka memberikan wala' ataupun ketaatan kepada dunia berdasarkan nilai-nilai duniawi, bahkan mereka bermusuh pun kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Jadi dalam masalah ni golongan yang paling banyak. Dalam keadaan mereka beriman. Bukan kata kafir dah. Kafir tu langsung tak percaya langsung dah. Yang ni beriman ni. Tahu kata ada akhirat. Tahu kata ada dosa. Ni perbuatan ada pahala. Yang ni dosa. Tapi mereka tetap
dalam keadaan menjadikan kehidupan tadi ataupun matlamat hidup ialah untuk memenuhi kehendak, memenuhi mana kata nafsu yang ada dalam diri. Jadi apa pun tindakan yang mereka buat itu semata-mata berdasarkan kepada nafsu semata-mata. Bukan kerana memikirkan yang ni Allah suruh ke, yang ni Allah larang ke, yang ni pahala ke, yang ni dosa, tak ada. Maka itu yang menyebabkan mereka menjadi golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Maknanya semuanya ditumpukan kepada soal keduniaan. Hendak redha pun kerana harta benda dunia. Kalau dia suka pada orang tu pun kerana ada kepentingan dia boleh dapat. Boleh dapat pangkat ke, tu yang dia rapat tu. Boleh dapat mana kata reta ke, boleh dapat jawatan ke, boleh dapat itu ke, maka dia berkawan dengan orang tadi. Dan hendak marah pun kerana harta dunia jugalah. Kalau dia benci pun mungkin pasal kata dia tak dapat projek ke. Semua pasal mana kata pasal dunia belaka. Semua pasal kehendak jiwa dia, keinginan jiwa dia. Hendak memberikan walak ketaatan pun kerana semata-mata kerana dunia dan bermusuh pun kerana berebutkan soal kedunia. Semua tindakan dia tadi atas itu. Dia marahkan orang pasal ada sesuatu yang dia tak dapat. Dia suka pada orang tadi pasal ada benda yang dia nak. Dia taat ikut cakap orang pasal ada perkara yang dia nak cari. Kalau kata dia tak nak ikut pun pasal ada benda yang dia marah berkaitan dengan dunia tadi. Itu yang disebut sebagai mana kata golongan yang pertama ni. Dalam hidup dia tadi dia cari itu. Dia cari kepuasan diri dia cari sesuatu yang mana kata bersifat mananya nafsu semata-mata. Maka orang inilah yang disebut sebagai ahlul mana kata ahli mainan ataupun ahli zinnah, yang pencinta mainan dan perhiasan. Walaupun mereka itu beriman dengan hari akhirat dengan keimanan secara umum, maka mereka mengetahui persoalan akhirat tetapi tidak benar-benar menghayatinya sebagai meletakkan ianya sebagai matlamat dalam kehidupan. Ini golongan yang pertama yang disebut sebagai golongan orang beriman yang hidup mereka ni walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada soal mana kata neraka dan syurga, tapi mereka takat beriman secara luaran ataupun disebut sebagai mujmal, dalam keadaan ialah dia tahulah akhirat tu macam ni, kemudian mati besok ada pembalasan, ada itu ada ini, tapi dalam kehidupan dia tadi tidak menggambarkan keyakinan yang ada. Takat percaya gitu aja. Setakat mana kata dia terima benda tu ada tapi dia tak berapa yakin. Bagaimana nak tahu kata dia tak berapa yakin? Tindakan-tindakan dalam kehidupan dia tadi. Maka lebih kepada soal menunjukkan ketidakyakinan dia terhadap mana kata soal akhirat. Baik, ini golongan yang paling banyak yang ada dalam kelompok orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kelompok yang ini insya-Allah. Baik. Yang kedua, kelompok yang beriman yang kedua dalam keadaan yang disebut sebagai al-muqtasid. Golongan yang disebut sebagai golongan yang pertengahan. Muqtasid. Baik. Golongan kedua di kalangan orang mukmin disebut sebagai muqtasid, yakni mereka yang mengambil dunia dengan cara yang betul dan dengan cara yang diharuskan oleh syarak dan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi golongan yang nombor dua ni. Dia guna juga apa yang Allah bagi dalam keadaan mana kita hidup ini, tapi dia ambil dengan cara yang betul dan dipergunakan dengan cara yang betul. Dengan keadaan dia cuba menggunakan segala nikmat tadi untuk mencari keredaan dan juga keampunan serta rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini menggunakan dunia dengan cara yang betul, yang halal mereka ambil dan yang haram mereka tinggalkan. Mereka melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang ditegah atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dunia yang mereka perolehi mereka gunakan mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia guna sungguh.
ambil apa yang Allah bagi dengan keadaan mencari keredaan Allah. Yang mana kata boleh dia ambil, yang mana kata tak boleh dia tinggalkan. Makanya yang tu yang disebut sebagai perbuatan golongan ini. Cumanya ada sedikit mana kata kekurangan dalam kelompok yang kedua ni. Kurang macam mana? Mereka mengambil dan menunaikan kewajipan, tetapi nikmat yang lebih, misalnya ada harta lebihan, mereka kumpulkan untuk diri sendiri. Dalam keadaan kata walaupun dia gunakan tadi, tapi bila ada lebih tadi, maka dia tak kongsi dengan orang, dia simpan untuk dia juga. Tak masih lagi ada mana kata sifat mananya apa tu bakhil dalam diri tu. Tak, dia takut juga nak kongsi dengan orang ni, ada lebih ni simpan dulu dia kata. Tak nak guna nanti susah-susah nak guna. Baik. Jadi nikmat dan rezeki yang lebih dan halal itu mereka pergunakan untuk diri mereka sendiri. Guna untuk diri sendiri dalam keadaan walaupun nikmat tadi diambil daripada mana kata sumber yang halal, dengan cara yang diizinkan, tidak dengan cara yang diharamkan. Tapi bila mana nikmat tadi digunakan dan ada lebihan, ketika itu lebihan tadi mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Dia tak kongsi dengan orang lain. Baik. Jadi mereka ini tidaklah dikenakan azab, tetapi kemungkinan darjah dan kedudukan mereka kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal masih lagi dia berasa mana kata ada benda dalam jiwa tu, dalam keadaan mana kata keinginan dia terhadap harta tadi, dalam keadaan kata dia nak guna juga walaupun dia cari dia dengan cara yang halal. Bukan macam golongan pertama tadi. Golongan pertama tu dia tak kira lah cari dalam keadaan mananya sumber tu halal ke haram, dia tak kira, yang penting dapat sudah. Tapi yang kedua ni dalam keadaan dicari sebagaimana yang Allah suruh, digunakan sebagaimana yang Allah minta, tapi bila ada lebih, dia duduk untuk diri dia juga. Dia tak mahu mana kata pergi pada orang lain. Tak mahu mana kata berkongsi dengan yang lain. Maka inilah apa yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang bermaksud kata dia, kalau aku tidak takut darjahku kurang dalam syurga kelak, niscaya aku akan ikut kamu hidup dalam kemewahan. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar. Dia kata kalau aku tak bimbang dah benda ni akan mengurangkan kedudukan aku dalam syurga, tak ada masalah, aku pun boleh ikut kamu untuk bermewah-mewah dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang masalah terlalu bermewah ini juga nanti akan menyebabkan kurangnya kedudukan kita dalam syurga. Selagi mana kata kemewahan tadi kita dapat dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila mana apa yang kita dapat tadi tidak kita gunakan dengan sebaik yang mungkin, itu akan mengurangkan kedudukan ataupun nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kerana itulah Sayyidina Umar pernah menyatakan tadi, kalau sekiranya dia tidak mana kata bimbang, dia tidak takut kedudukan dia, darjah dia kurang dan syurga nanti, maka tidak menjadi masalah untuk dia ikut bermewah dalam hidup ini. Baik, itu yang kedua golongan yang disebut sebagai al-muqtasid. Baik. Yang ketiga, yang disebut sebagai as-sabiquna bil khairat biiznillah. As-sabiquna bil khairat biiznillah, yakni golongan yang berlumba-lumba membuat kebajikan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala golongan yang ketiga ialah apa yang disebut sebagai as-sabiquna bil khairat biiznillah, yakni golongan yang berlumba-lumba untuk membuat kebajikan. Golongan ini adalah merupakan golongan yang teratas dan tertinggi sekali di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka ini faham akan matlamat hidup mereka di dunia dan mereka bekerja mengikut matlamat tersebut, dan mereka ini sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala menempatkan hamba-hambanya di dunia adalah untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Mereka juga cukup sedar bahawa hidup ini adalah penuh dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-7,
ketika mana Allah menyatakan inna khalaqna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka inilah golongan yang berlumba-lumba kepada perkara yang ma'ruf. Maka golongan as-sabiquna bil khairati biiznillah adalah golongan yang terbaik di kalangan mereka yang beriman. Maka ni kelompok yang ketiga. Kelompok yang dalam keadaan dia cuba cari daripada apa yang dia perolehi dalam kehidupan ni untuk mencari kebaikan untuk diri dia tadi. Dalam keadaan ada lebih pun dia tak simpan. Dia bagi sebagai satu kebaikan, sebagai satu pelaburan untuk kehidupan yang akan datang. Maka ni kelompok yang ketiga yang disebut sebagai sebagaimana kata as-sabiquna bil khairat biiznillah. Jadi insya-Allah nanti kita akan membincangkan sebahagian lagi daripada apa yang disebut oleh penulis makalah ini tentang persoalan kelompok yang ketiga dan beberapa lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan keadaan untuk kita memahami apa yang disebut sebagai persoalan dunia untuk mudah-mudahan kita terhindar daripada kerugian dan kita termasuk dalam golongan yang mendapat keuntungan di akhirat kelak insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.